Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pimpinannya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini pada mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali pada membicarakan berkenaan sirah Nabawiyah, di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan peperangan Badar Al-Kubra. Hari ini kita dah masuk minggu ke-6 membahaskan berkenaan peperangan Badar. Memang tajuk ni memang panjang lah sebenarnya. Even kalau saya melihat kepada kitab, dalam kitab Sirah Al-Habiyah tu pengarang membahaskan berkenaan dengan peperangan Badar ni lebih daripada 150 page. Main panjang. Subhanallah. So Al-Faqih cuma dapat ringkaskan saja. Kerana kalau kita nak baca semua 150 page, insya-Allah lagi 10 tahun baru habis. Jadi kita cepat ringkaskanlah. Subhanallah. Baik, jadi di antara apa yang terakhir kita lalu minggu lepas adalah bahawasanya apabila keadaan kaum muslimin sudah bertentangan dengan orang-orang musyrikin, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya sebelum terjadinya peperangan Badar, di mana orang-orang musyrikin melihat sedikitnya kaum muslimin. Kemudian ketika beberapa mereka melihat ramainya muslimin sehingga timbul rasa takut dan gerun di dalam hati mereka. Sementara tentera kaum muslimin pula melihat sedikitnya jumlah tentera musyrikin sehingga menambahkan lagi rasa semangat dan yakin di hati mereka. Jadi ini merupakan di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala buat kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Baik. Kemudian peperangan dimulai dengan adanya persaingan di mana Utbah bersama saudaranya Syaibah dan anaknya, yakni anaknya Utbah Al-Walid, keluar dari barisan tentera Quraisy untuk mengajak kaum muslimin bersaing dengan mereka. Maka keluarlah Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali mewakili kaum muslimin bersaing dengan 3 orang musyrikin itu. Ini yang seperti kita jelaskan minggu lepas bermakna one to one. Adat peperangan di zaman dahulu mereka akan adakan itu duel, satu persatu, kemudian barulah dimulai peperang. Baik, jadi pertama sekali Utbah ni keluar bersama saudaranya, bersama dengan Al-Walid anaknya, ajak bersaing. Maka keluarlah Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali mewakili kaum muslimin juga atas perintahnya Nabi SAW. Baik, Sayyidina Hamzah bersaing dengan Syaibah dan Sayyidina Ali bersaing dengan Al-Walid. Kedua sahabat ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk membunuh 2 musyrikin itu. Manakala Ubaidah masih lagi saling memukul dengan Utbah sehingga dia sempat menebas kaki Ubaidah.
Lalu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali datang dan lalu menikam Utbah. Jadi selesai dia punya bersaing tersebut. Baik, jadi daripada kekalahannya orang-orang musyrikin dalam duel ni, dalam persaingan one-to-one ni, mereka sudah dapat seolah-olah ada preview nanti kemungkinan besar mereka akan kalah. Pasal baru hantar orang mereka yang kuat kalah. Jadi bermakna mereka ada sokong macam dapat sneak preview lah. What's gonna happen nanti dalam perang definitely mereka akan kalah. Baik. Setelah itu baginda meluruskan barisan sambil memberitahu untuk tidak memanah kecuali apabila musuh sudah menyerang. Di antara pesanan baginda, sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa ada beberapa orang lelaki dari Bani Hashim dan selain mereka yang keluar kerana dipaksa sedangkan mereka tidak mahu melarang kita. Maka barang siapa yang bertemu dengan Bani Hashim, maka janganlah dia membunuhnya. Barang siapa yang bertemu dengan Abu Bakhtari bin Hisham, maka janganlah dia membunuhnya. Barang siapa yang bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, maka janganlah dia membunuhnya. So Nabi beritahu secara umum tiga pihak ni. Yang Bani Hashim, bila kamu bertemu kamu jangan bunuh. Kenapa? Bani Hashim ni memang mereka ni tidak ada langsung niat ataupun hasrat untuk berperang dengan orang-orang Islam. Mereka ini sebenarnya telah membuat perjanjian secara khususnya dengan pakcik Nabi yang bernama Abu Talib sewaktu di Mekah. Jadi mereka sudah berjanji mereka akan membela Nabi SAW. Jadi Bani Hashim ni keluar kerana terpaksa juga. Begitu juga dengan Abu Bakhtari dan begitu juga dengan pakcik Nabi bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. So Nabi dakwan, jangan bila jumpa mereka jangan kamu bunuh mereka. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang berkata, adakah wajar bapa-bapa kami, anak-anak kami, saudara mara kami dan ahli keluarga kami yang musyrik dibunuh tetapi baginda melarang kami membunuh Abbas? Demi Allah, jika aku bertemu dengannya maka pasti aku akan membunuhnya. Telah kita jelaskan, jadi sahabat ni macam rasa macam tak fair lah. Why not? Kenapa yang kita pula kena bunuh bapa kita, tapi yang ni pakcik tak dibunuh? Subhanallah. Jadi dia sampai dah bersumpah, jika aku bertemu dengannya maka pasti aku akan membunuhnya. Baik. Apabila ucapan sahabat itu sampai ke pengetahuan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Abu Hafs, apakah wajar wajah pakcik seorang Nabi dibunuh dengan pedang? Sayyidina Umar berkata, demi Allah, itulah pertama kali baginda memanggilku demikian. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya sekarang kerana dia adalah munafik. Nah, sahabat yang berkata dengan Nabi ni, ini sahabat ni orang Muhajirin, dia bukan orang Ansar. Dia bukan orang seorang Muhajir, mana orang lama ni. Maksud kita orang senior lah, sahabat yang quite senior lah. Di antara orang-orang yang awal masuk Islam. Jadi bila dia mengatakan demikian, Sayyidina Umar kata ni sudah, tak payah banyak cerita, kita penggal sudah. Sebelum start perang, kita perang dengan dia dulu. Sayyidina Umar punya kata period habis. Subhanallah. Baik. Kemudian sahabat itu berkata, sesungguhnya aku tidak pernah merasa aman dengan perkataan yang kuucapkan ketika itu, sehingga Allah memberiku kafarahnya dengan diberinya aku syahid. Jadi sahabat tu pada masa yang sama rasa guilty, remorse lah, menyesal, sudah terlepas, sudah terlepas cakap. Jadi dia mengatakan aku tidak akan rasa aman sehingga Allah kasih aku syahid juga. Beliau termasuk di antara para sahabat yang syahid dalam perang Al-Yamamah, yang jumlah syahid pada sahabat ketika itu ialah 450 sahabat dan ada yang mengatakan 600 sahabat. Perang Al-Yamamah ini berperang dengan Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu. Dan pada peperangan ini lebih daripada 70 sahabat yang hafal Quran yang syahid. Subhanallah. Jadi inilah yang terakhir sekali kita bicarakan tentang perkara yang berlaku sebelum berlakunya peperangan Badar. Baik. Abu Bakhtari yang Nabi sebutkan tadi jangan bunuh, dibunuh oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mujazzar bin Ziyad. Ketika itu beliau berdepan dengan Abu Bakhtari dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami untuk membunuh. Jadi beliau ni bila nampak Abu Bakhtari, dia kata, aku tak boleh bunuh kau. Nabi dah pesan pada kita semua, nampak kamu kita tak boleh bunuh. So dah ada clear punya instruction from Nabi SAW. Ketika itu
Di sampingnya adalah kawan rapatnya yang bernama Junadah bin Mulaiha yang bersamanya dari awal perjalanan menuju Badar. Pada masa yang sama, bila Al-Mujazzar ni nampak Abu Bakhtari, sebelah Abu Bakhtari ni ada kawan baik dia, Junadah bin Mulaiha. Jadi Junadah ni, dia daripada Mekah keluar sama-sama dengan Abu Bakhtari menuju ke Badar. All dua ini bersamaan, pasal mereka ni best friend. Jadi sampailah menuju ke Badar, sampailah nampak Al-Mujazzar ni. Baik, Abu Bakhtari langsung bertanya, bagaimana dengan kawanku? Adakah dia juga mendapat hal yang sama denganku? Dan Abu Bakhtari tanya, kalau aku ni tak boleh, Nabi kata jangan bunuh aku, bagaimana pula dengan kawan aku ni? Sama tak? Maknanya bila Nabi kata jangan bunuh Abu Bakhtari, dalam arti kata lain, maknanya kalau lepas peperangan dimasukkan di kalangan orang-orang yang ditawan, jangan dibunuh, ditawan. Jadi Abu Bakhtari tanya, kawan aku ni macam mana si Junadah ni? Apakah dia pun sama juga? Al-Mujazzar berkata, tidak, dan demi Allah kami tidak akan meninggalkan kawanmu untuk dibunuh, dan kerana Rasulullah SAW hanya melarang kami membunuhmu saja. Al-Mujazzar kata tadi, Nabi kata kau seorang, yang lain semua aku kena bunuh. In other words actually, we can say that macam Al-Mujazzar mungkin misunderstood the instruction from Nabi SAW. Bila Nabi mengatakan, bila kamu nampak Abu Bakhtari, kamu jangan bunuh dia, maknanya apa? Itu tidak bermakna kalau kamu jumpa yang lain, kamu kena bunuh terus, kan? Bermakna kalau anda kata kerana nak menyelamatkan Abu Bakhtari, kamu kena selamatkan kawan dia, bermakna buatlah sekali, maknanya kena selamatkan. Tapi kerana beliau ni faham, literally faham, Nabi kata yang tak boleh bunuh Abu Bakhtari je. Bermakna kalau kawan dia ke, anak dia ke, sepupu dia ke, sebelah dia ada orang ke, kamu sebat. Maknanya dia. Jadi Abu Bakar kata, tidak, demi Allah kami tidak akan meninggalkan kawanmu untuk dibunuh, dan kerana Rasulullah SAW hanya melarang kami membunuhmu saja. Subhanallah. Baik, Abu Bakhtari berkata, demi Allah aku tidak akan membiarkan engkau membunuh kawan aku ini, sehingga kalau aku pulang ke Mekah, maka aku akan dihina oleh perempuan-perempuan di Mekah kerana sanggup membiarkan kawan yang dapat dibunuh demi untuk menyelamatkan diri. Abu Bakar kata, aku tak boleh buat macam itu. Kalau aku biarkan kau bunuh kawan aku, nanti bila aku ditawan, aku dapat balik Mekah, nanti orang-orang di Mekah akan cerita, ni pengecut, sanggup biarkan best friend kita mati, yang penting dia hidup. So dia kata sini, aku tak boleh buat macam itu. Baik, kemudian dia mengatakan, ketika itu berlakulah persaingan yang sengit sehingga terbunuhlah Abu Bakhtari dan kawannya Junadah. Jadi ketika tu Al-Mujazzar ni dia nak pergi bunuh kawan dia Junadah. Setiap kali dia berlangkah untuk membunuh kawan dia, Abu Bakhtari stop, come in between. Bila setiap kali arah kanan dia datang masuk, Abu Bakhtari masuk, arah kiri Abu Bakhtari masuk. Jadi lama kelamaan tak ada choice lain melainkan nak kena bunuh Abu Bakhtari juga. Jadi dia bunuh dulu sekali. Abu Bakhtari pun dia bunuh, Junadah pun dia bunuh. Subhanallah. Baik, setelah itu Al-Mujazzar pergi berjumpa Nabi SAW untuk memberitahu tentang kematian Abu Bakhtari. Beliau berkata, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku berusaha untuk melakukan sebagaimana yang diperintahkan, tetapi kawannya membuat aku melanggar apa yang diperintahkan. Kata si Al-Mujazzar, dia kata maknanya beliau ni bila dah bunuh pun rasa bersalah juga. Ini Nabi kata jangan bunuh, masalah aku dah pergi bunuh ni. Subhanallah. Jadi in order untuk to avoid Nabi dapat cerita ni from orang lain, dia ada sendiri yang mengaku. Jadi pergi jumpa Nabi SAW, beritahu bahawa Abu Bakar dah mati. Dan berarti kata lain, siapa yang bunuh? Akulah, maknanya gitu. Subhanallah. Jadi in other maknanya beliau ni mengaku lah bahawasanya aku ni bukan nak bunuh, tapi kawan dia tu membuatkan aku terpaksa bunuh dulu juga. Jadi ini kisah bagaimana tentang Abu Bakhtari itu akhirnya dia mati dalam peperangan Badar. Baik, setelah itu baginda kembali ke kemahnya. Tidak ada seorang pun yang bersamanya melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Sa'ad bin Mu'az menjaga kemahnya baginda bersama sahabat Ansar yang lain. Jadi Nabi SAW sekejap di luar kemah memerhatikan keadaan tentera orang Islam, sekejap masuk kemah berdoa. Pulang masuk. Subhanallah. Maknanya Nabi tak tenang tu.
Kemudian pihak musuh mulai bergerak ke arah muslimin untuk memulakan berperang. Sementara kaum muslimin diperintahkan untuk bertahan dahulu, kemudian membalas serangan musuh. Ya, subhanallah. Jadi bila berkenaan dengan cerita tentang persaingan tersebut dah selesai, orang-orang musyrikin mula maju ke hadapan. Mula maju ke hadapan untuk menyerang orang-orang Islam. Dan orang Islam pula diperintahkan untuk bertahan dulu sampailah mereka sudah mendekat, mereka sudah mula memanah, barulah dibalas serangan mereka. Maka dengan itu bermulalah peperangan Badar, iaitu pada hari Jumaat 17 Ramadan, mengikut kebanyakan pendapat ulama. Tentang tarikh dan juga harinya ini ada selisih ulama. Cuma majoriti dan kebanyakan pendapat ulama mengatakan bahawa ini berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan. Baik, peperangan berlaku dengan hebat, masing-masing saling memanah dan beradu pedang. Para sahabat selalu mengejar pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, lalu membunuh mereka sehingga dalam waktu yang singkat ramai musyrikin yang sudah mati dan bermandikan darah. Ya, orang-orang para sahabat ni terutama orang-orang muhajirin ni, mereka ni memang siapa? Pembesar-pembesar Quraisy. Pasal apa? Inilah pembesar Quraisy yang dulu waktu kat Mekah cerita dia kena siksa dengan pembesar Quraisy ni. Berapa time to take dia revenge. Jadi bila start perang dia, aku cari si Muhammad tu. Kau kejar Muhammad tu sampai dia mati. Ini pula kejar bangsa ni punya pembesar. Semua kejar ni apa? Dia punya ketua dulu. Jadi ketua ni biasanya kalau bila mereka berperang, mereka ada dia punya own tribe di sisi mereka. Orang-orang kaum mereka yang akan support mereka. Jadi bermakna dalam masa yang sama, bila ketua mati, ramai juga orang-orang mereka yang juga mati. Subhanallah. Jadi ia tidak memerlukan masa yang lama sehingga orang-orang musyrikin ramai yang sudah mati dan bermandikan darah. Dan kita awal pada minggu lalu telah kita bicarakan bahawasanya mereka melihat ni orang-orang musyrikin ni seolah-olah jumlah mereka hanya 100 orang saja, sedangkan mereka datang dalam keadaan 1000 orang. Subhanallah. Baik. Maka ketika itu baginda mengawasi pergerakan kaum muslimin dari luar khemahnya, kemudian mengambil segenggam tanah dan melempar ke arah musuh sambil berkata, buruklah wajah-wajah itu, yakni wajahnya orang-orang kafir. Kemudian berdoa, ya Allah, berikan ketakutan di hati mereka dan gegarkan kaki-kaki mereka. Seperti mana saya katakan tadi, Nabi SAW keluar masuk ke dalam khemah. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa Nabi pun tak ikut perang juga? Maknanya kenapa Nabi pun tak join sama-sama berperang, angkat pedang membunuh orang-orang musyrikin? Subhanallah. Ada di antara beberapa sebab yang diberitakan oleh ulama. Di antaranya adalah kerana kemungkinan besar bahawa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk stay dalam khemahnya. Dan jadi bila Nabi di dalam khemah, Nabi berdoa terus kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kerana ini menunjukkan bagaimana sayangnya para sahabat kepada Nabi SAW. Kita kena ingat, ini peperangan Badar, ini peperangan yang pertama. So basically, kalau kita dengar, kebanyakan daripada sahabat yang ikut pergi peperangan Badar ni adalah kaum Ansar, dan mereka tak ada experience dalam berperang. Mungkin orang-orang Muhajir mungkin ada berperang. Macam kita katakan waktu yang mereka yang sempat berjumpa dengan pada peperangan Fijar, peperangan yang berlaku di antara orang-orang Arab. Mungkin mereka ada pengalaman. Seperti Nabi SAW sendiri juga ada pengalaman melalui daripada peperangan Fijar itu sendiri. Tapi orang-orang Ansar tidak. Jadi mereka ni seperti mana yang disuggest, yang disarankan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Beliau sebagai orang Ansar, beliau yang suggest buatkan khemah untuk Nabi SAW supaya Nabi kekal selamat. Nabi kekal selamat. So that's reason, one of the reason kenapa Nabi SAW berada di dalam khemahnya, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Nabi dalam khemahnya. Jadi Nabi SAW menggenggam tanah dan melemparkan ke arah musuh sambil berkata, buruklah wajah-wajah itu, sambil berdoa, ya Allah, berikan ketakutan di hati mereka dan gegarkan kaki-kaki mereka. Sebagian pendapat mengatakan bahawa baginda melemparnya 3 kali sambil membaca doa tersebut. Maknanya bila kata 3 kali ini, pertama ke kanan, kedua ke kiri, kemudian di tengah. Nabi melemparkan tanah tersebut ke arah musuh. Baik. Tidak ada seorang dari pihak musuh yang tidak terkena tanah tersebut, melainkan sehingga pasukan musuh menjadi huru hara. Ini mukjizat Nabi SAW. Satu genggaman tanah boleh, atau 3 genggaman tanah boleh kena semua musuh. Subhanallah, mukjizat Allah berikan pertolongan tersebut.
Jadi mereka ni bila sudah kena tanah masuk mata, jadi keluar ada kucing kacir. Baik. Ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 17 hingga 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Inna Allaha sami'un 'alim. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin." Shadaqallahul azim. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini Allah tujukan kerana peristiwa tersebut. Allah mengatakan bukan kamu yang membunuh mereka, bukan kamu yang menyebabkan mereka mendapatkan kekalahan. Allah yang dengan kekuasaan Allah yang menjadikan mereka kalah. Dan bukan kamu yang melempar, maknanya bukan kamu yang sampaikan tanah-tanah tersebut itu kepada mata-mata musuh, tapi Allah yang melakukan perkara tersebut. Untuk apa? Untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Subhanallah. So ini ayat ini directly kena pada peristiwa tersebut. Sekali lagi adalah daripada surah Al-Anfal. Baik. Kemudian apabila tentera kaum muslimin sudah bersedia, Utbah bin Amir, bekas hambanya Sayyidina Umar, melempar 2 batu ke arah musuh. Jadi bila pihak musuh sudah makin mendekat, sudah start untuk menyerang, Utbah bin Amir, ada kata namanya lain, bekas hambanya Sayyidina Umar, beliau ni melempar 2 batu ke arah musuh. Sampai berkata, "Aku tidak akan lari sehingga batu aku ini lari." Maka seketika itu juga Amir bin Al-Hadrami melepaskan panah ke arah beliau, dan beliau pun syahid di situ juga. So dalam arti kata yang lain, beliau ni adalah orang pertama yang syahid dalam peperangan Badar. Orang pertama yang syahid dalam peperangan Badar. Tempoh hari waktu kita bahaskan berkenaan, minggu lepas waktu kita bahaskan berkenaan dengan Ubaidah bin Al-Haris yang bersaing dengan tentera dengan Utbah. Dia ni kan sudah memutuskan, sudah menebas sampai ke lutut Ubaidah. Tapi Ubaidah ketika itu beliau belum syahid lagi, belum mati on the spot. So yang betul-betul mati on the spot adalah Utbah bin Amir. The first one yang syahid kerana dia lempar batu, dan Amir bin Al-Hadrami melepaskan panah betul-betul tepat ke arah beliau, dan beliau pun syahid. Setelah itu gugur pula Harithah bin Suraqah yang merupakan sepupu kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi peperangan sudah bermula. Ini adalah di antara peristiwa-peristiwa orang-orang yang tertentu yang mati dalam peperangan Badar, kisah mereka. Di antaranya adalah Harithah bin Suraqah. Ketika itu Harithah sedang meminum air di perigi, lalu terbunuh dengan sebuah panah yang tidak diketahui daripada siapa. Yang tidak diketahui sama ada panah itu daripada pihak musuh atau pihak kaum muslimin. Cuma catatan sejarah memberitahu bahawasanya ia hanyalah panah yang kena pada lehernya. Kena pada lehernya. Cuma tak tahu siapa yang lepaskan. Mungkin kaum muslimin terlepas salah panah. Mungkin juga orang-orang kafir yang memang sudah aim orang-orang Islam ketika itu. Baik. Kemudian setelah peperangan, ibunya Harithah bertanya kepada Nabi SAW tentang anaknya dengan berkata, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Harithah. Jika mana beliau di dalam syurga, maka aku tidak akan menangis tetapi hanya bersedih. Jika sebaliknya, maka aku akan terus menangis sepanjang hidupku." Jadi mak ni tahu anaknya Harithah ni bin Suraqah ikut pergi berperang dengan Nabi SAW. Mak dia juga orang Islam. Jadi minta Nabi beritahu keadaan Harithah ni macam mana. Dia dah mati ni macam mana? Dia masuk syurga ke atau sebaliknya? Subhanallah. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya beliau bukan berada di syurga, bahkan berbagai syurga. Dan Harithah berada di Al-Firdaus yang tinggi. Nabi beritahu, Harithah ni bukan saja dapat satu syurga, bukan dapat jannah, tapi jannat, bermakna macam-macam syurga. Banyak syurga yang Allah berikan kepada Harithah. Dan Harithah berada di Al-Firdaus yang tertinggi.
Maknanya Jannatul Firdaus. Jadi ini adalah kelebihan orang yang mati syahid dunia akhirat, yang berperang fi sabilillah. Keutamaan berperang fi sabilillah ini hanya yang orang mati syahid hanya Allah berikan kepada orang yang berperang. Tetapi sebahagian besar seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis bahawa Nabi SAW mengatakan kebanyakan syahid umatku mati di atas katil. Maknanya ada yang orang-orang di antara umat Nabi SAW yang mati syahid, kebanyakan mereka itu mati syahid itu di atas katil. Maknanya apa? Kerana sebab-sebab yang tertentu yang membuatkan mereka itu mendapatkan status syahid, yang kita namakan dalam Islam sebagai syahid akhirat. Mati kerana sakit perut, mati kerana, ada yang mengatakan kerana penyakit demam, mati kerana terhempak, mati terbakar, mati lemas, mati pada hari-hari yang tertentu seperti malam Jumaat dan hari Jumaat, pada hari raya dan sebagainya. Subhanallah. Memang kita kata syahid ni adalah bahagian masing-masing, tapi sebenarnya kita ni diberikan pilihan untuk mendapatkan syahid tersebut. Macam mana mendapatkan? Pertama, doa. Kita memang nak mati syahid, semua orang nak. Semua orang nak mati dalam keadaan mulia. Tapi persoalan yang perlu ditanyakan kepada diri masing-masing, adakah kita ada meminta kepada Allah untuk kita dapat mati syahid? Kalau ada, bila? Kan, subhanallah. Kalau kita betul-betul nak, definitely kita akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas sembahyang sunat, waktu kita tahajud dan sebagainya. Subhanallah. Itu maknanya Allah nampak kita punya usaha, Allah nampak kita punya effort, kita betul-betul nak mati syahid. Maka insya-Allah kalau kita sangka baik dengan Allah, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Subhanallah. Bukan sekadar kita berkata dengan mulut saja. Kemudian yang kedua adalah beramal. Bukan saja berdoa, tapi mesti juga dengan amal. Maknanya amal ni macam mana? Kita ini mati dalam keadaan sembahyang. So apa kita kena buat? Perbanyakkan sembahyang. Perbanyakkan sembahyang. Kita ni mati dalam keadaan ketika sedang membaca Al-Quran Karim. Jadi banyakkan baca Quran. Subhanallah. Begitu bagaimana macam mana tahu akhir umur hidup seseorang melihat kepada kebiasaannya ketika dia hidup. Kebiasaan dia suka buat apa? Kalau kebiasaannya suka main gitar, nanti malaikat maut datang pun tengah pegang gitar. Teng, malaikat maut sampai jom boleh, selamat. Memang cerah kat situ. Subhanallah. Kalau kita suka lah main habit. Tapi kalau kita habit tu suka silaturahim, suka tolong orang, maka insya-Allah kita punya akhir hidup pun akan dalam keadaan sedemikian. Subhanallah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawasanya dia bukan saja dapat satu syurga, bahkan macam-macam syurga dan berada di Al-Firdaus yang tinggi. Maka ibunya pulang dalam keadaan ketawa sambil berkata, alangkah beruntungnya engkau wahai Harisah, alangkah beruntungnya engkau. Subhanallah. So ini adalah kisah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Harisah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Baik. Ketika baginda berada di dalam kemahnya, baginda terus bermunajat kepada Allah sambil mengulang-ulangi doa-doanya yang berbunyi, ya Allah, tunaikan janjimu, jika engkau binasakan tentera ini maka engkau tidak akan lagi disembah. Pasal Nabi the last prophet. Jadi kalau anda kata yang the majority of sahabat yang ikut di perang, mereka semua kalah, mati, bermakna tidak ada dengan termasuk sekali dengan Nabi SAW, bermakna dah tak ada orang yang akan dakwah. Lepas tu Nabi mengatakan, jika engkau binasakan tentera ini maka engkau tidak akan lagi disembah. Doa Nabi ni kita rasa macam seolah-olah macam Nabi mencabar, tapi sebenarnya tidak. Ini sebenarnya nak menunjukkan bagaimana desperate-nya Nabi SAW ketika itu. So Nabi punya akhlak ni adalah Nabi mengajarkan kepada kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah, jangan overconfident. Jangan overconfident. Walaupun benda tu kita yakin betul. Kita kalau lihat tadi waktu peperangan Badar bermula, bahawasanya baru hanya waktu yang singkat kebanyakan orang-orang musyrikin dah mati cepat. Walaupun dalam keadaan demikian, Nabi SAW masih lagi berdoa juga, tak overconfident. Subhanallah. Dulu ada kisah, saya teringat berkenaan overconfident ni, kisah orang-orang dulu lah. Jadi satu ulama ni dia bertemu dengan kawannya. Dia kata, ulama ni tanya kepada kawan dia, tanya, kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi pasar, aku nak beli barang, aku nak beli
saya lupa kambing ke atau ayam, saya lupa. Jadi kata ulama kata, katakanlah insya-Allah aku nak pergi beli ayam. Kata si kawan dia ni, buat apa aku nak? Kata insya-Allah, duit kat tangan aku. Ayam malaikat pasar. So kenapa kena kata insya-Allah? It's obvious kat situ. Kan? Contohlah. Baik. Jadi ulama ni tinggalkan dia. Petang tu jumpa lagi kawan dia. Rupanya takdir Allah, bila kawan tu sampai ke pasar, duit dia kena kebas. Duit dia kena curi. Kena curi. Ni yang tadi cakap awal kan, kan duit dah kena curi. Kena kebas. Jumpa ulama tu, dia kata ulama tu, dengan kawan ulama tu, kawan dia kata, sesungguhnya duit aku telah dicuri, insya-Allah. Bagus. Baru nak pakai insya-Allah. Ini namanya jangan overconfident. Subhanallah. Ala kulli hal, jadi Nabi SAW tidak terlalu overconfident, terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fal ayat 9 hingga 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu dia perkenankan permohonan kamu, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. So kerana doa Nabi SAW yang terus menerus tu, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar siapa? Malaikat. Allah mengatakan Allah menghantar 1000 malaikat. Dan bukan saja 1000, Allah kata yang datang berturut-turut. Bermakna ada group by group. First group of malaikat turun 1000 malaikat. Kemudian datang lagi malaikat lain 1000. Datang lagi malaikat lain membantu. Subhanallah. Ini adalah tenteranya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ketika itu, baginda bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril sedang memegang kendali kuda sambil menuntun kuda tersebut, sementara pada gigi depannya ada debu. Ini gigi siapa ni? Gigi kuda bukan gigi malaikat Jibril. Jangan salah faham pula. Tak tahu malaikat Jibril gigi pula. Di kau melalu pula. Usi dia kalau apa pula. Lidah ada lidah tak? Bukan si malaikat Jibril. Apa kudanya tu? Depan kudanya sudah ada debu main, malaikat Jibril sudah sampai. Subhanallah. Jadi Allah SWT menghantar the first set of malaikat diketuai oleh malaikat Jibril AS. Baik. Sebagai pendapat mengatakan Allah menghantar kesemuanya berjumlah 5,000 malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar. Bermakna kalau kita melihat 5,000 malaikat ni, dah kira orang-orang ni dah kira outnumbered dah. Dah totally dah macam lebih daripada ratio mereka. Kalau orang Islam tadi melihat orang musyrikin cuma 100 orang, ini tambah pula pihak orang Islam tambah lagi 5,000, memang tak boleh lepas lah maknanya. Confirm kalah. Pasal apa? Ada 5,000 malaikat. Subhanallah. Baik. Bantuan Allah ini untuk membantu kaum muslimin memerangi yang musyrikin, bukan turut membunuh mereka. Kerana kekuatan malaikat, terutama malaikat Jibril, mampu melenyapkan seluruh penduduk bumi seperti yang berlaku pada umat Nabi Lut dan Nabi Saleh alaihi wasallam. Jadi yang kita nak kena faham di sini adalah bahawasanya Allah berikan bantuan berupa turunnya malaikat-malaikat ini bukan malaikat untuk ikut membunuh, tapi malaikat assist orang-orang muslimin. Kerana satu malaikat saja, especially malaikat Jibril AS, semua dah boleh settle. Bukan saja orang-orang musyrikin, the whole habis settle. Jadi maknanya kita macam main tipu. Malaikat Jibril AS angkat buminya Nabi Lut dengan satu sayap, terbalikkan, just satu je. Subhanallah. Begitu juga yang berlaku pada umatnya Nabi Saleh AS. Jadi bermakna para malaikat datang membantu assist orang-orang Islam membunuh orang-orang kafir, bukan mereka yang turut bunuh. Subhanallah. Baik, so ini nak kita faham lah kat situ. Cuma bezanya adalah walaupun mereka assist kaum muslimin,
para malaikat ini dilihat bukan saja oleh orang-orang Islam, begitu juga dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun nampak kumpulan malaikat yang turun terus-menerus. Subhanallah. Maknanya mereka nampak, mereka tahu ini habis. Jadi dah lah, kita nampak mereka tu banyak. Sekarang ni pula ada lagi resisten datang. Subhanallah. Diriwayatkan, iblis tidak pernah menjadi kecil dan hina selain hari Arafah, kecuali dalam perang Badar dan Lailatul Qadar. Jadi iblis ni kita tahu, dia ni kan chief, ketua segala makhluk gaib atau syaitan-syaitan ni, yang kita kata yang tidak mahu atau yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Satu saja iblis. So iblis ni dia tak pernah rasa macam jadi hina atau rasa macam rasa kejut, rasa macam direndahkan selain dari hari Arafah, kecuali dalam perang Badar dan Lailatul Qadar. Hari Arafah tu memang kita sedia maklum, subhanallah, hari yang iblis meraung terlalu sangat. Every year hari Arafah iblis akan meraung. Pasal apa meraung? Iblis mengatakan kepada Nabi SAW, ini 2 hari ni iblis terlalu meraung. Pertama, hari kelahiran Nabi SAW. Bermakna semua ni habislah effort dia. Yang kedua, hari Arafah. Keampunan yang apa berikan kepada orang yang wukuf di Arafah, iblis kata ni habis. Penat aku ganggu mereka sepanjang tahun, just because of one day, semua dia Allah ampunkan. Sampai dalam kitab mengatakan atau dalam hadis meriwayatkan dalam masuk hadis, di antara dosa yang besar ialah orang yang menghadiri yang wukuf di Arafah sambil menyangka bahawa dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Sampai macam itu sekali. Maknanya apa? Dia punya pengampunan yang Allah berikan kepada orang yang wukuf di Arafah itu terlalu luas. Sampai Nabi mengatakan dalam masuk hadis mengatakan di antara dosa yang besar adalah orang yang wukuf di Arafah dalam keadaan menyangka bahawa Allah tidak akan ampunkan dia. Subhanallah. Baik, so itu berkenaan dengan Arafah. Jadi ulama mengatakan selain daripada hari Arafah juga seperti dalam peperangan Badar dan juga Lailatul Qadar. Baik. Pada ketika itu, iblis datang sekali lagi menyerupai Suraqah bin Malik di kalangan tentera musyrikin, lalu berkata, janganlah takut memerangi tentera kaum muslimin. Kalau kamu hampir kalah, kami akan membela dari belakang kamu. Kita waktu dengar apabila orang-orang musyrikin keluar daripada Mekah, mereka itu hampir-hampir tak jadi nak keluar kerana mereka teringat mereka ni ada hutang ataupun mereka ni dimusuhi oleh sebuah kaum yang lain. Lalu iblis datang menyerupai Suraqah bin Malik, mengatakan bahawasanya kamu jangan takut, aku ni akan membela kamu. Jadi dalam perang Badar ni iblis datang lagi. Sama orang juga dia ikut Suraqah bin Malik. Tapi this time iblis bawa geng, bukan Suraq. Iblis bawa geng. So dia bawa Suraqah menjadi Suraqah bin Malik, dan bersamanya ada orang-orang yang menyerupai kaumnya Suraqah bin Malik. Dia kata kamu jangan takut. Kalau kamu hampir kalah, kita akan support. Kita akan bela kamu. Ni iblis ni. Baik. Ketika iblis melihat malaikat Jibril mengejarnya, dia langsung lari bersama syaitan yang lain. Jadi bila sedang backing ni, iblis ni sedang standby, tiba-tiba nampak malaikat Jibril. Iblis ni memang kenal ni malaikat Jibril ni, bukan orang lain ni. Bukan tak kenal ni, dah berapa zaman dah. Sebelum aku turun kat dunia, aku dah kenal ni member ni. Bahasa kita lah. Jadi nampak alamak habis lah malaikat Jibril turun. Jadi iblis nampak, iblis cabut dengan syaitan yang lain. Lalu di antara mereka bertanya, wahai Suraqah, apakah engkau hendak meninggalkan kami? Dah tukar cerita lah Pak. Tadi kau kata kau nak backing, sekarang kau dah cabut dulu. Terlambat, kau nak balik cepat. Subhanallah. Datang ambil makan balik. Step-step tolong, umpama je lah, bukan orang sini lah, mungkin kat tempat kecil sebelah tambak pun kan. Step-step easy kan, nampak makan, cabut balik. La ilaha illallah. Oh maaf lah makan cili rasa pedas lah, kalau muda rasa manis lah. Bukan orang sini lah, orang kat kecil lain. Jadi, wahai Suraqah, apakah engkau hendak meninggalkan kami? Iblis langsung berkata seperti yang terakam dalam surah Al-Anfal ayat 48. Inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Artinya, aku berlepas diri dari kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azab siksa-Nya.
So, Iblis ketika tu dia admit, memang Iblis admit bahawasanya Iblis tahu the only Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah. Dan pada masa yang sama Iblis juga takut kepada Allah dan dia tahu bahawa azab yang Allah sediakan itu sangat berat. Iblis tahu ni semua. So Iblis kata, aku ni terpaksa dah surrender, aku terpaksa cabut. Sebab kau tak nampak apa yang aku nampak. Pasal Iblis nampak azab. Yang tak nampak siapa? Orang-orang musyrikin. Tu dia kata, ini ara ma la tarau, kata Iblis. Aku ni nampak apa yang kamu tak melihat. Subhanallah. Baik. Ketika itu Abu Jahal berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kamu menjadi gentar dan takut kerana tipu daya Suraka, kerana dia telah memeluk agamanya Nabi SAW. Janganlah kamu menjadi lemah kerana matinya Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Datang pula Abu Jahal. Orang ni member dah cabut. Dia pula so-called ni nak bangkitkan semangat orang-orang musyrikin. Dia kata, kamu tak payah risau lah. Ni Suraka ni dia dah join Nabi SAW. Memang Suraka tu nanti masuk Islam, yang orang betulnya lah. Tapi ni Iblis. Kamu jangan takut lah, biar dia dah lari, biarkan dia. Kamu jangan jadi lemah, semangat terus. Janganlah kamu menjadi lemah kerana matinya Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Ini 3 orang yang mula bertanding dengan orang Islam. Jadi memang salah ni Abu Jahal ni, Nabi sampai panggil dia Fir'aun umat ni. Subhanallah, ini dah kritikal ni. Dah panggil Fir'aun ni, kira dah the max of jahat. Sampai dia kata Fir'aun. Dulu di zaman Fir'aun, Iblis pernah datang jumpa Fir'aun. Iblis datang, duduk sama teruk ni, teruk sama teruk. Iblis datang jumpa Fir'aun. Dia kata, wahai Fir'aun, kau ke aku lagi teruk? Pula ni Iblis bertanya lagi. Kata Fir'aun, engkau lagi teruk. Engkau lebih teruk. Engkau tu asyik bodoh orang je. Fir'aun boleh kenal bagi Iblis. Okay, dia tanya, Assalamualaikum, nama saya Iblis, saya datang interview. Mungkin agaknya. Fir'aun kata, engkau lagi teruk. Kata si Iblis, tak ada, engkau lagi teruk pula. Dia kata dia teruk, dia kata dia lagi teruk. Kata si Fir'aun, kenapa pula aku lagi teruk? Engkau lagi teruk pasal aku adalah manusia. Kenapa aku lagi teruk daripada kau? Kata si Iblis, aku ni macam mana punya jahat pun, aku ni macam mana punya teruk pun, aku tak pernah mengaku diri aku ni Tuhan. Aku tak pernah mengaku aku ni Tuhan. Tapi engkau ni dah betul-betul melampau batas. Jahat-jahat kau sampai mengaku kau ni Tuhan. Jadi kau sebenarnya lagi teruk daripada aku. Aku sendiri takut pada Allah. Kau ni jadi Allah pula, jadi Tuhan. La ilaha illallah. Baik, Fir'aun tu lagi teruk daripada si Iblis. Subhanallah. Ala kulihat. So Abu Jahal ni sokong nak kasih kata-kata semangat kepada tentera kaum musyrikin. Baik. Kemudian Abu Jahal berdoa. Ada siap doa lagi Abu Jahal. Ya Allah, siapakah yang lebih engkau cintai dan yang lebih engkau ridai? Berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Kamilah yang membela kebenaran, maka berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, agama kami adalah yang lama dan agama mereka adalah yang baru. Maka bantulah yang terbaik di antara dua agama ini. Kan kata dia kata biol. Siapa Jahal ni? Dia boleh doa pula. Siapa yang kau lebih cintai dan lebih kau redha? Takkan dia pula. Ya ilaha illallah. Betul tak tengok cermin lah bahasa kita. Sasau ni, no wonder dia kena panggil Fir'aun. Sasau ni, boleh tanya, boleh minta, ya Allah, siapa lebih baik? Yang kau cinta siapa? Siapa yang kau redha? Berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, kamilah yang membela kebenaran. Pula dah boleh mengaku lagi. Kamilah yang membela kebenaran, maka berilah pertolongan kepada kami. Ini bahasa kita tak sedar diri. Tak sedar diri. Kalau Fir'aun ni kata apa? Tua kutuk tak sedar diri. Ini betul tua kutuk ni. Memang terkutuk terus. Ya Allah, agama kami adalah yang lama. Maknanya kami yang original. Ini yang baru ni, ini yang sesat. Jadi bantulah yang terbaik antara dua agama ni. Abu Jahal berdoa ni. Subhanallah. Begitulah keadaan Abu Jahal yang merasai bahawa agamanya dan kepercayaannya yang lebih benar sehingga berani untuk memanjatkan doa seperti ini. Overconfident pula Abu Jahal ni. Dia rasa dia betul. Dia rasa sembah berhala tu betul. Dia rasa dia buat berhala, sembah berhala tu betul. Dia rasa dia menentang Nabi SAW tu betul. Subhanallah. Sasau, ini sasau dia Abu Jahal. Sehingga kan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Abu Jahal berdoa, ya Allah, siapa yang di antara kami yang memutuskan tali silaturahim, memecahkan kaum
dan membawa sesuatu yang tidak dikenali, maka binasakan mereka. Tambah lagi pula Abu Jahal. Not just that doa, berdoa lagi. Siapa yang di antara kita ni yang betul-betul putuskan tali silaturahim, putuskan persahabatan, memecahkan kaum, pecahkan saudara mara, boykot, bawa sesuatu yang tidak dikenali, binasakan mereka. So yang doa ni si Abu Jahal tau, bukan Nabi. Kan terbalik. Kalau Nabi doa ni memang suitable lah, memang sesuai. Tapi yang doa ni si Fir'aun ni masalahnya. Tak sedari dia apa? Betul-betul tak sedari. Subhanallah. Baik. Jadi inilah keadaan Abu Jahal dalam peperangan Badar. Ini sebelum Abu Jahal mati. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu terus memberikan kata-kata semangat seperti perkataannya, demi yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam genggamannya, tidak ada seorang lelaki yang berperang pada hari ini sehingga dia terbunuh dalam keadaan sabar dan mengharap terus maju menghadap tidak berundur, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. So bermakna Nabi punya perkataan ini is very motivational, literally motivate semua sahabat. Nabi mengatakan, kamu berperang ni semua, dalam arti kata lain, tak ada orang pun yang berperang hari ini dia mati melainkan dia akan masuk syurga. Paling senang jawapannya, ganjarannya syurga. Kalau dia hidup, dia akan mungkin dapat harta rampasan perang. Kalau dia mati, definitely masuk syurga. So ni dah ada kata-kata yang confirm daripada Nabi SAW. Baik. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Umam yang sedang makan kurma dan di tangannya masih ada lagi beberapa biji kurma. Ni perang tengah start ni. Dia tengah masih nak makan lagi. Nak habiskan dulu ni. Tak sedap ni. Nasi mandi tengah makan nanti habiskan dulu. Masih panas nasi. Bahasa kita lah. So dia tengah makan kurma ni. Orang Madinah, dia tengah makan kurma. Lalu dia berkata, hebat. Oh, best ni. Masa kita lah. Best. Baik. Dia bertanya kepada beliau, apakah yang membuatmu mengatakan hebat itu? Beliau menjawab, demi Allah, tidaklah aku mengatakan demikian melainkan mengharap menjadi salah seorang di antara mereka. Kata Sayyidina Umar ni, dia kata, aku ni cakap ni pasal aku harap aku jadi salah seorang di antara mereka. Siapa tu? Yang syahid. Yang syahid. Subhanallah. Kemudian berkata, tidak ada yang menghalangku daripada menjadi syahid melainkan kurma ni. Dan dalam riwayat lain, kurma ini melambatkan aku untuk masuki syurga. Dia kata sekarang ni the only thing yang stop aku from join the battle adalah kerana aku tengah makan kurma ni. So dia kata sebenarnya tak ada yang mahal aku untuk jadi syahid melainkan ini kurma lah. Subhanallah. So dalam riwayat kurma ini melambatkan aku untuk masuki syurga. Subhanallah. Beliau langsung membuang kurmanya, lalu dengan segera beliau ke arah musuh dan berperang mengejar musuhnya sehinggalah beliau syahid. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. So ini adalah di antara kisah-kisah yang berlaku dalam peperangan Badar. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi minggu yang ke-7 pula. Insya-Allah masih lagi menceritakan tentang peperangan Badar insya-Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam atas kafaratul majlis.